window shopping. Window shopping, tengok saja. Tapi pasal di syurga, kita lalu kat pasal syurga, kita tengok ahli syurga ni pakai yang cantik-cantik. Kita baru, oh cantiknya pakaian dia, nak jugalah. Baru terlintas dalam hati, tak kata lagi. Terus dah pakai dah. Subhanallah. Tak gaduh dah nak ada duit, tak ada duit, tak ada. Bahkan bila balik rumah, bini kita pun terkejut tengok kita pun terkejut tengok dah. Balik mahligai kita di syurga. Isteri di syurga bila tengok suami dia yang baru balik pada pasal syurga akan lebih lawa, lebih handsome daripada sebelum dia pergi pasal syurga. Kita pun sama tengok bini kita, ui lagi lawa banyak. Subhanallah. Tu kalau lelaki bini dua-dua masuk syurga lah. Kan, kalau seorang masuk syurga, seorang tak masuk, nak buat macam mana? Itu yang kita pun, terutamanya orang lelaki, tanggungjawab berat kat orang lelaki ni. Kan, seorang ahli keluarga dia ataupun isteri dia tunjuk rambut dekat orang yang bukan mahram, dosa dia tanggung. Kan, kenduri kenara. Kan, mula-mula ya sah-sah yang kat nikah tu, Tok Imam kata sah aja tu kira dapat dosa selalu dah. Sebab dah sah jadi suami, isteri apa semua dah buah tanggungjawab dah. Hari tu pakai harus dah sembahyang Zuhur, kira pukul 4 lah, 4 suku 4 pukul 4 itu sembahyang Zuhur. Tu. Nak sembahyang takut makeup jatuh. Kan, berjam tu kat makeup. Nampak tak? Subhanallah. Tu tak campur lagi dengan orang lain lah. Yang tak campur lagi semua mana yang elok duk sah-sah dia, kira tangkap gambar pak. Tak apa, nak tangkap gambar tak ada masalah. Tapi kita kena ingat adab kita. Kita biasa akad nikah kat mana? Kat masjid lah ni. Trend orang lah ni akad nikah dekat masjid. Kalau orang dulu akad nikah dekat rumah. Orang tua-tua kata, orang dulu kalau menikah kat masjid tu orang kena tangkap basah. Orang tua-tua dulu kata. Tapi baguslah lah ni orang nikah dekat masjid, tempat yang mulia. Masuk pun boleh buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi mana ada orang buat pun. Masuk dengan tak tutup aurat, tak pakai tudung, masuk duduk. Yang cuti pun, yang haid pun masuk juga sebab takut terlepas saat-saat detik-detik emas tu. Amboi. Ni benda ni. Kan? Tu kadang-kadang bukan tak boleh, tapi kena jaga adab, kan? Tangkap agama tak ada masalah. Tapi yang jadi masalah lah ni, orang suka bila pengantin dah habis dah, dia ambil gambar kan, ambil gambar lagi, acung sikit, rapat sikit, dia macam tu. Sambil dia bergelak-gelak dalam masjid. Tak ada masalah nak ambil gambar, ambil lah. Masuk dalam bilik masing-masing, tutup pintu, sesi bergambar. Hanya pengantin saja. Tangkaplah segala posing pun. Tapi benda ni memang senang. Nak cakap depan orang yang mengaji macam ni memang senang. Nak cakap depan adik-beradik, tapi sekadar mana yang kita mampu. Saya sendiri pun tak kuat mana, tapi setakat mana yang kita mampu, kita cubalah walaupun sikit. Kan? Itu muhasabah. Makna berdosa tu daripada mula dah. Majlis tu dah tak berkat dah campur dengan ada band lah, ada karaoke lah, apa semua. Tak berkat dah majlis tu. Rumah tangga pun jadi tak berkat, anak-anak pun dia merangkai lebih. Baik. Kat mana kita tadi? Okey, habis dah pasal syurga. Nak balik lah. Mana dah? Okey. Boleh lah, itu secara ringkas lah. Kita sambung balik sikit lagi pandangan kita. Bila didengar mereka itu akan sabda Nabi yang demikian, lalu disahut oleh mereka, faqalu ya Rasulullah ulaikan nabiyyun. Qala bala walladhi nafsi biyadihi wa aqwamun amanu billah wa rusulih wa saddaqu al-mursalin. Maka berkata mereka itu, ya Rasulullah, bermula mereka itu ialah nabi-nabi yang sampai kepada darjat tinggi yang sedemikian itu. Ya, sabda Rasulullah SAW. Bahkan maknanya memang yang tadi itu adalah para nabi-nabi. Demi Tuhan yang diriku di dalam tangan kudratnya, sampai kepada mereka itu orang-orang yang menurutnya
dan segala kaum yang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya dan percaya mereka itu akan sekalian berseru Allah. Maknanya siapa lagi akan duduk dalam syurga ni? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan iman. Jadi kita lah alhamdulillah orang yang beriman itu, insya-Allah. Karena itu kita kena usaha. Kita kena usaha. Apa kata Sayyidina Osman? Kan, yang mungkin saya pernah bagi tahu dekat orang yang mengaji kat saya berapa pun tak kan. Sayyidina Osman dia pesan apa? Dia kata ada 4 perkara yang kita sunat buat tetapi kita wajib. Kita sunat buat tetapi wajib ikut, macam mana? 4 perkara yang sunat dan 4 perkara yang wajib dibuat. Dia gitu. Pertama apa dia? Duduk bersama dengan orang soleh, sunat. Tetapi dengar apa nasihat, apa pesanan orang soleh itu wajib. Buat apa benda yang orang soleh pesan, orang alim, ulama pesan, wajib. Kedua, baca Quran. Baca Quran sunat, tetapi mengamalkan isi kandungan Quran itu wajib. Yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur pun sunat, tetapi mengingati mati ataupun mempersiapkan diri untuk mati itu wajib. Dan yang keempat, ziarah orang sakit sunat, tetapi berpesan-pesan ataupun berwasiat itu adalah wajib. Berwasiat itu adalah wajib. Wasiat ni bukan kata wasiat harta, maknanya wajib pesan, memesan nasihat kita hampa ni nanti bila ayah tak ada, bila tok wan tak ada, ingat Allah sungguh-sungguh, jangan tinggal semayang. Itu adalah satu wasiat. Tak semestinya nanti ni kereta ni ayah bagi kat hang, yang ni kebun ni ni kat hang. Ada bukan macam tu kan? Jadi kesimpulan, lega terus sebut kesimpulan, lega terus. Bukan orang depan saya apa lega, saya apa lega. Kesimpulan daripada apa yang kita bincang lah pada hari ini. Hadis yang kita bincang tadi ialah berkenaan tentang hadis tingkatan syurga, yang mana orang yang berada di tingkatan paling bawah. Yang tadi yang saya cerita tadi tu, semua tu syurga paling bawah lah. Yang tadi tu semua syurga yang tingkatan bawah. Subhanallah, hebat dah. Tingkatan paling bawah pun hebat dah. Macam mana keadaan ada tingkatan paling atas, Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan kita boleh pergi lah ke sana, dapat tengok. Sebab itu bila kita ni nak jadikan diri kita sebagai ahli syurga, kita kena ada amalan-amalan, usaha apa benda yang kita boleh buat. Kata Dr. A'id Al-Qarni, orang yang tidak berbahagia dalam rumah dia tidak akan berbahagia di luar rumah. Kalau dalam rumah dia tak berbahagia, luar rumah dia tak akan mendapat kebahagiaan. Kenapa? Nabi pesan, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu sekalian ialah sebaik-baik kamu bersama dengan ahli keluarga kamu. Betul, kadang-kadang kita dengan kawan, kita dengan member kita tak kira. Tapi bila dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, mungkin adik-beradik kita lebih berkira. Sehingga kadang-kadang kita tak abai tanggungjawab kita. Tak abai tanggungjawab kita. Dan kita kena ingat, tanggungjawab kita bukan hanya untuk menyediakan segala nafkah lelaki kan. Bukan hanya menyediakan nafkah rumah, kena ada sedia pakaian, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya, keperluan rumah. Tak, bukan itu saja. Yang paling penting juga ialah ilmu, dan khususnya ilmu agama kan? Kalau kita berasa kita nak masuk syurga, kita boleh usaha untuk masuk syurga. Tetapi kita kena ingat, bukan kita saja yang nak masuk syurga. Ahli keluarga kita juga, mereka sangat-sangat mengharapkan pedoman kita, yang Allah Ta'ala hidupkan hati dia dengan cahaya iman ni. Kita nak kena ingat juga benda tu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita takutlah nanti ni, kita katalah kita ni orang yang rajin ibadat, orang yang rajin beramal soleh,
Orang yang alim lagi, reti segala benda, tetapi ahli keluarga kita terlupa. Kita duk pesan dekat orang ramai, macam saya ni, kan, pandai ya cakap macam-macam, kan. Tapi ahli keluarga sendiri, na'udzubillah, tu kita pun takut benda ni, kan. Kerana itu bila Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan ahli keluarga kita, kita lah yang sikit yang ada sinar dalam keluarga tu, yang reti sikit lah. Maka yang sikit ini mudah-mudahan berkat. Yang ni lah mudah-mudahan yang kita boleh jadi sebagai amal jariah kita, kan. Kadang-kadang orang ni apabila dia tidak diuji, maka dia tidak akan teruji. Sebab tu kalau nak jadi ahli syurga, sungguh-sungguh kita ni kena beramal. Dan kita kena ingat, bukan amal itu yang menjamin kita masuk syurga. Yang menjamin kita masuk syurga adalah Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam hadis yang kita baca, kesimpulan dia, di antara amalan yang boleh untuk kita capai kita ni masuk dalam tingkatan syurga yang mana-mana pun lah, ialah istiqamah pada apa yang kita buat. Istiqamah pada apa yang kita buat. Kita boleh pergi mengaji, alhamdulillah, istiqamah pergi mengaji. Kita boleh dengar kuliah maghrib kat masjid malam-malam, istiqamah pergilah kuliah maghrib. Tak ada apa pun yang kita buat tu, melainkan semua yang kita buat tu ada ganjaran dia, ada balasan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin lalu tadi kita kalih belakang tengok tapak kaki kita tak nampak bekas tapak kaki kita duk berjalan. Tetapi setiap bekas tu semuanya dicatat oleh malaikat. Bahawasanya bekas itu adalah bekas kita mengerjakan ketaatan. Macam kita main sini tadi ni, hujan-hujan pun main juga, kan? Alhamdulillah. Maka tiap-tiap bekas yang kita buat, tiap-tiap habuk yang lekat pada tapak kasut kita, semuanya itu menjadi bahan bukti kita bahawasanya kita ni nak sungguh-sungguh nak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukuplah sekadarnya. Ada soalan ya? Tak ada. Baik, alhamdulillah. Jadi saya minta ampun, minta maaf banyak. Jadi pagi ni setakat mana yang kita boleh terjun bersama-sama lah, insya-Allah. Alhamdulillah kita dapat terjun juga dengan selamat. Alhamdulillah. Jadi sekadarnya minta ampun atas segala kekurangan saya dalam penerangan saya. Tak apa, tak faham nanti Ustaz Jafir akan ulas balik, insya-Allah, perkara yang kita bincang tadi. Baik. Sekali lagi saya buat pengumuman. Tabung jalan tadi. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Besok adalah kuliah khas, besok dan lusa adalah kuliah khas oleh Syekh Rahimuddin. Besok di kuliah Paksi Bandar Baru, Fadil Syekh Rahimuddin akan bersama dengan ahli Paksi di Masjid Bandar Baru, insya-Allah jam 9 pagi hingga jam 11 pagi. Kemudian pada jam 2.30 petang sehingga waktu asar. Begitu juga sambungan dia lepas maghrib sampai isyak, di Masjid Seri Ampangan ada kuliah tafsir Al-Jailani. Tafsir Al-Jailani. Sambungan siri kuliah tafsir Al-Jailani. Besoknya hari Ahad di Paksi Nibong Tebal, Simpang 3 Nibong Tebal. Syekh Rahimuddin juga akan bersama dengan ahli Paksi di Simpang 3 Nibong Tebal, insya-Allah. Kemudian pada jam 2.30 petang akan ada kuliah sambungan tafsir Jailani di Masjid Seri Ampangan, Masjid Putih. Dan sebelah malam lepas maghrib ada majlis zikir, tazkirah ataupun ceramah dan juga majlis zikir oleh Syekh Rahimuddin di Masjid Lama Sungai Duri. Masjid Lama Sungai Duri. Okay. Jadi saat lagi siapa yang nak sumbang dana untuk kita punya bumbung, ataupun secara umum untuk pembangunan kita punya dewan ni, boleh bubuh dekat kotak yang kotak ni, saya angkat kat atas meja ni, bubuh dalam kotak tu sehari ni, insya-Allah. Walaupun benda ni kita belum lagi putuskan, belum lagi ni, kita baru merancang, tak apa, kita kumpul dulu duit, insya-Allah. Ada duit kita boleh on lah, insya-Allah, untuk tampung kita punya bumbung kita yang bocor ni, insya-Allah. Jadi
Sekali lagi minta ampun tak banyak atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mudah Allah Taala berkati pertemuan kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.